بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kerana situ dah ilak dah. Kerana jikalau tiada ada baginya bagi Allah Ta'ala, kerana jikalau tiada ada baginya pengetahuan yang boleh ketahui ia dengan dia akan satu-satu perkara daripada mana jawab di mana? Nascaya depan. Nascaya terdapat tak terdapat. Dia kata itu. Nascaya tak terdapat. Dua kali tak tu. Tak terdapat, tak boleh menghendaki ia dengan dan tak terdapat. Gitu. Tengok kali lagi. Tu dia. Dulu bicara sifat ilmu dah. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat ilmu. Ada satu sifat namanya ilmu, artinya pengetahuan. Dengan ada pengetahuan ini Tuhan boleh mengetahui perkara, benda wajib, benda yang mustahil, benda yang harus, atas huraian hak musannaf telah lepas dah. Maka mustahil lawannya, lawan pengetahuan tu ada mustahil. Lawan bagi pengetahuan tu mustahil. Adapun pengetahuan sendiri tu wajib. Lawan dia mustahil. Mana hak lawan dia? Iaitu ketiadaan pengetahuan tu lah. Tak ada pengetahuan. Ni umum ni. Bila kata tiada pengetahuan, termasuk belaka. Yang kata seperti nyanyok. Nyanyok ni menafi ilmu ke? Lupa pun menafi ilmu. Lepas tu dan berpapoh, taradud. Bila kata berpapoh, taradud. Masuk dalam tu ada syoknya, waham, zon. Itu masuk dalam berpapoh semua. Taradud. Kalau kian sama taradud, ragu-ragu, sama berat, dikatakan syok. Kalau ragu-ragu, berat pada satu pihak dan ringan pada satu pihak, pihak yang berat tu dinamakan apa? Zon. Yang ringan tu waham. Tu semua berpapoh namanya. Dan terlintas-lintas. Maka musannaf kata maha suci nyonya Allah Ta'ala daripada sekalian dan daripada ketiadaan meliputi ilmunya akan tiap-tiap perkara. Ni habislah tu masalah benda wajib, benda mustahil. Adapun hak ni nak bicara dalil. Dalil dia. Kata musannaf, kerana jikalau ni ilat pada mustahil. Ilat pada mustahil. Sebab apa lawan bagi ilmu itu mustahil? Tu. Sebab apa ilmu itu wajib, lawan dia mustahil? Kerana jikalau tiada ada. Tiada takdir. Tiada. Sebenarnya tiada tu tak ada dalam maknanya. Istilah Baqarah ni bila sebut kata tidak, tidak sungguh. Kalau tiada, tak ada. Gitu tu. Tiada ni tiada. Tak ada. Tak ada. Kalau tidak, tak saja dengan tak ada tu tak sama. Kalau tak tu, tak sungguh. Dia kata, sungguh ke? Tak. Tak tu tak sungguh. Kalau kata ada tak? Tak ada. Tu tak ada. Tak ada, tak ada. Tiada. Bila kita tak ada,
kita tak jawab tak gitu, kita akan jawab tak ada. Tapi kan sungguh tak? Tak ada. Kalau jawab gitu akan jawab tak aja. Berarti tidak dengan tiada tu beza. Tapi musannif nak terangkan lagi je, nak menerangkan lagi maksud. Kerana jikalau tiada ada, tidak ada, tak ada baginya, bagi Allah, bagi zat Allah lah. Kalau tidak ada di zat Tuhan, tiada ada bagi zat Tuhan tu pengetahuan. Tiada ada sifat ilmu, sifat pengetahuan tu. Kalau di zat Allah tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, tu pengetahuan tu sifat. Pengetahuan yang boleh ketahui, ni tak elok. Sifat pengetahuan yang boleh, yang dapat ketahui, yang dapat mengetahui, atau katakanlah yang tahu. Tu boleh hak tu pula apa? Sifat pengetahuan yang boleh ketahui, yang boleh tahu, yang dapat mengetahui, katakanlah hak mana pun. Kalau sekiranya jikalau tidak ada bagi Tuhan itu sifat pengetahuan yang boleh ketahui, yang dapat mengetahui, ia Allah mengetahui, ketahui dengan dia, dengan apa? Dengan pengetahuan tu, dengan sebab pengetahuan tu. Tu sama tu. Dia kata, kalau sekiranya Tuhan tu tidak ada pengetahuan, yang mana dengan sebab pengetahuan itulah dapat mengetahui ia Allah Ta'ala dengan dia, dengan pengetahuan atau dengan sifat ilmu tu. Tu tak jawab lagi, tak jawab lagi. Kalau tidak ada benda tu, ketahui dengan dia, dengan pengetahuan tu, ketahui akan satu-satu perkara. Ni mutalak dia. Kalau Tuhan tidak ada sifat ilmu, maknanya pengetahuan. Kalau tidak ada sifat pengetahuan, yang mana sifat ni lah dapat mengetahui Allah dengan dia. Ketahui ni kita kata takluk lah dah, atau kita nyatanya, nyata boleh kata gitu. Yang mana dapat nyata dan ketahui Allah dengan dia, dengan pengetahuan tu, ketahui akan satu-satu perkara. Akan satu-satu perkara, akan salah satu, tak mesti. Jadi akan satu-satu perkara, ya hurai lagi, daripada perkara-perkara yang tiga macam itu. Tu daripada perkara-perkara yang tiga macam. Mana perkara tiga macam tu? Mana? Mana? Benda yang yakni perkara wajib, yakni perkara wajib, mustahil dan harus. Satu-satu perkara daripada perkara. Musannif kita hurai satu-satu je, tak mesti tiga. Kalau sekiranya Allah tidak ada sifat ilmu ataupun pengetahuan yang mana dapat mengetahui Tuhan dengan sifat-sifat tu, mengetahui akan satu-satu perkara dari tiga perkara tu. Tu. Kata dia hurai dia dah. Apa akan jadi? Ni tak nak payah dah kita nyata banyak lebih kurang dah. Ni muka 14 tu, kira saja sifat ilmu saja dah. Maka dia kata kalau tidak ada sifat ilmu yang dapat mengetahui akan satu-satu perkara dengan dia, mengetahui dengan dia akan salah satu perkara daripada tiga perkara, tiga macam tu. Tu. Nascaya. Tu jawab. Jawab bagi jikalau. Jawab jikalau. Habis itu, tengok dah. Kesimpulannya, kalau Tuhan tidak tahu perkara wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus, tak tahu benda tu dengan sebab tidak ada pengetahuan, nascaya tak terdapat
Lebih banyak kali. Tak terdapat. Tak terdapat ni tak dapat, tak boleh. Tu. Kecek banyak kali tu. Tu. Tak terdapat, tak dapat, tak boleh. Tu gitu ya. Nah, saya tak terdapat dan tak boleh menghendaki ia Allah Ta'ala. Oh, jadi bergantung dengan sifat iradat juga. Bila ada sifat ilmu, tidak ada ilmu akan bergantung berkait dengan iradat. Menghendaki ni iradat. Menghendaki ni takluk iradat. Bila Allah Ta'ala tidak ada ilmu, tak boleh kandak. Tak boleh kandak. Boleh faham? Nak kandak je dah tak ada ilmu. Sebab kita tak ada ilmu tentang hal-hal rumah. Kita nak kandak buat rumah boleh? Ada menentu untuk nak tahu nak buat. Saya nak buat rumah. Bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni. Dia tak ada ilmu tentang hal rumah dimula. Macam mana nak boleh kandak? Kalau sekiranya dia ada juga berkait dengan ilmu, ilmu ada berkait dengan rumah masalah, dia boleh kandak, tapi dia tak tahu benda apa ni. Sebab kata kita tak tahu, kita tak tahu dimula lagi tentang hal memasak, hal masak ke dia masalah. Lepas tu kita nak kandak masak untuk nak saya ni nak masak, nak beli bawang tu banyak tu, nak beli garam banyak ni, nak beli apa lagi, alat tu je. Dia tak boleh menentukan salah satu pun kalau sekiranya tidak ada ilmu. Tak ada ilmu. Tu Musa kata tu, tak dapat menghendaki ia Allah. Tak boleh menghendaki. Tak menghendaki tu kan, tu depan lagi dengan iradat dah. Tu dah. Tak dapat menghendaki ia Allah. Lepas tu Musa kita terangkan lagi. Sebenarnya kalau matan saja pun nampak dah. Nah, saya tak dapat menghendaki dengan iradatnya. Itu. Tapi ia hurai. Tak dapat menghendaki ia Allah. Dan tak terdapat, yang ni tak boleh menentu. Yang moga menghendaki dan menentu itu supaya menentu takluk juga. Tapi hurai lagi. Sebab kita kata takluk kudrat tu lah. Kudrat ni kuasa. Tapi takluk satu segi lagi, takluk taksis, takluk taksid, apabila tilik kepada di segi muta'allaq dia tu, kesan dia tu, kerja dia tu. Tengok lagi sikit lagi. Maka kata dia tak dapat menghendaki ia Allah dan tak terdapat menentu. Tak boleh kandak, tak boleh menentu. InsyaAllah akan hurai di sifat iradat dengan cara lanjut lah. Menentu apa tu. Iradat akan datang. Tak habis. Nak bila sifat ni dah. Habis. Kudrat, iradat, basat, sampai kalam. Tak habis lah. Tak lama lah. Sampai basat tu sikit lah. Hurai lanjut di kudrat, iradat. Lepas tu kalam tu panjang sikit. Sifat kalam tu. Kata dia tak dapat kehendaki dan menentu dengan iradatnya, dengan sifat perkehendaknya, ya Allah. Tu huraikan sama gitu. Dengan iradatnya, iradat Allah Ta'ala, tak dapat menentu dengan sifat perkehendak dia. Tu. Nak menentu macam mana tidak ada ilmu. Saya nak buat rumah ni tiangnya panjang semit 1 meter. Tu semit ni 2 meter 3 meter. Kita tiang. Lepas tu antara ni gini. Tangganya 3. Tangganya ada semua 9 anak tangga tu. Yang menentu boleh tu bila ada ilmu benda tu. Kalau tidak ada ilmu, yang nak menentukan buat tak boleh. Faham dah? Kadang-kadang dia ada ilmu tapi dia tak ada tenaga, itulah lain. Faham dah? Dia tak ada ilmu tapi dia tak tenaga. Ilmu dia ada. Dia menentu boleh tapi dia tak tenaga, dia upah orang buat. Tapi ada ilmu berkaitan dengan benda tu. Sebab kita kadang-kadang kita tahu dah lebih kurang cara rumah. Kita tahu tapi kita saya tak ada kekuatan ataupun kita tak ada kemampuan untuk buat benda tu. Kita upah dia boleh. Tapi kita tahu juga dengan benda tu lebih kurang.
Tapi dengan cara lanjut tu tak tahu dah, nak menentu tak boleh dah. Kapur ni, simen tu kita nak buat banyak mana, nak bubuh pasir banyak mana pasirnya, simen banyak mana, kita nak kira tak boleh lah gitu. Kerana tidak ada ilmu nak menentu tak boleh dah. Masalah nak buat dinding ke, tu dah. Kalau gitu dengan tidak ada ilmu, dia tak boleh menentukan akan sesuatu. Tak boleh menentukan dan tak boleh kandakkan akan sesuatu. Habis itu. Maka Musanna kata tak dapat menentukan dengan iradatnya, iradat bagi Allah Ta'ala. Menentu atau menghandak akan sesuatu. Tu nampak maf'ul tu, maf'ul bagi menghandaki tu. Tak boleh menghandaki dan tak boleh menentu akan sesuatu. Yang akan sesuatu pun daripada mumkinat. Ini dikatakan kehendaki Allah Ta'ala ni ataupun muta'allaq bagi sifat iradat. Maka dia kata tak dapat menentu dengan iradat tu akan sesuatu pun daripada mumkinat, daripada benda mungkin ini. Kerana benda mungkin ni maksudnya muta'allaq bagi sifat iradat. Iradat ni takluk kepada benda mungkin ya. Dia tak dapat menentukan akan sesuatu pun daripada mungkin ini. Menentu dengan sesuatu. Takluk boleh. Nascaya tak dapat menghendaki dan tak dapat menentu dengan iradat itu. Menentu akan sesuatu daripada mungkinat. Menentu dengan sesuatu pun. Apa sini? Tulis itu betul sesuatu. Yakni dengan sesuatu sifat. Dengan sesuatu sifat yang harus atas mungkin. Atau dikatakan mumkinat mutaqabilat. Atau dikatakan mumkinat mutaqabilat. Habis itu. Tu tak payah mana dah. Tapi tak payah lagi kot. Payah dah. Payah dah. InsyaAllah. Tak boleh dah. Tak ada ayah mana dah. Tu. Kesimpulannya, apabila Allah tidak ada ilmu, tak dapat tahu benda tu benda ni, nescaya dia tak tahu tentang Zaid, tak tahu tentang Zaid, tentang umat. Lepas tu bila tak tahu tentang diri umat, tentang diri Zaid, dia tak bolehlah nak menentukan Zaid tu tinggi banyak tu, gemuk ke, kuru, putih ke, hitam. Kerana dia tak ada ilmu tentang Zaid. Dia tak ada ilmu tentang langit bumi. Maka dia nak menentukan untuk buat langit bumi begitu sifatnya, tingginya begini, nak buat tak boleh. Dengan sebab tidak ada ilmu satu tu, nak menentu tak boleh. Boleh faham lah? Maka dia tu. Maka dia kata tak dapat menentu akan suatu pun daripada mumkinat. Mumkinat ini dia Musanna ia kait kepada mumkinat. Sebenarnya ia maksud dalam ilmu ni ia tahu tiga-tiga, wajibat, mustahilat, jaizat, untuk nak tarik kepada sifat kudrat nanti lagi akan datang. Sebab dia kena kait dengan ni, kait dengan benda mungkin saja. Dah. Sekiranya Allah tidak ada ilmu, sebenar kalau kita kira dah, ilmu ni ia tiga. Kalau Tuhan tidak tahu benda wajib, benda mustahil, benda haram, saya tak dapat menentukan. Menentu benda mungkin je. Benda mungkin je. Dia tak boleh menentukan benda wajib, tak boleh menentukan benda mustahil. Kerana dua-dua perkara ni tak masuk dalam tugas bagi iradat. Faham dah? Sebab tu dia kata tu. Maka nak tarik pergi kepada kipak kudrat untuk nak isbatkan alam ini ya. Alam ini jadi dalil bagi ada ilmu Tuhan dia. Tu. Tu dah. Kena kira nanti akan hurai di iradat tu atau kudrat, takluk kudrat
kepada benda mungkin saja, tak takluk kepada benda wajib dan mustahil. Akan hurai lagi InsyaAllah dua sifat lagi tu. Maka kata dia, tak dapat menentukan akan suatu pun daripada mungkinat ini, benda mungkin ini. Tu menentu dengan sesuatu pun daripada sifat benda yang harus atau mungkin. Ia tak akan dapat menentukan akan zat dengan suatu sifat pun, putih ke, tinggi ke, hitam ke, putih ke, gemuk ke, kurus ke. Tu suatu tu dengan makna tu. Faham dah? Maka jika tiada menghendaki, jika tiada menghendaki dan menentu, tu nak buat takdir pula, fardu takdir lagi. Jika tiada dapat, tiada boleh, tu maka jika tiada, maka jika tiada, yang tiada dapat menghendaki oleh Allah Ta'ala. Tu kalau tak dapat menghendaki oleh Allah dengan sebab iradat dia dan menentu dengan dia atau pada menghendaki. Yakni jika tiada menghendaki dan tiada menentu dengan dia dengan iradat. Tak malak tu dah main dah. Maka jika tiada menghendaki, tak dapat menghendaki oleh Allah dan menentu, yakni tiada menentu, tiada dapat menentu oleh Allah, tak menghendaki dan menentu dengan dia dengan iradat Tuhan, menentu akan dia akan suatu daripada mungkinat. Tak boleh dah. Kalau sekiranya Allah tu tak boleh menentukan dan tak boleh menghendakikan akan suatu pun daripada benda mungkin, jawab pula, saya tak terdapat, tak boleh mengadakan dia akan suatu daripada mungkinat ni. Nak mengada tak boleh. Mengada dengan kudratnya, kudrat Allah, dengan sifat perkuasanya, perkuasa Allah. Tu tengok tarik lagi tu. Kalau tidak ada ilmu, tak boleh menentukan sesuatu. Bila tak boleh menentukan sesuatu, nak buat pun tak boleh. Kerana buat ni akan lazim dan berlaku lepas pada kita menentu. Kebiasaan dah. Kalau kita buat, kena menentu dulu. Kita nak keratkan akan satu kayu, kita kena menentu dulu kita nak kerat banyak mana. Kerat satu kayu banyak tu, barulah kerat. Kira menentu dulu. Tu dah. Kalau pergi tak menentu tapi pergi berlaku kerat, itu tak panggil. Hak tu kata apa? Tergagah, nyanyok pula. Tak menentu apa-apa, tiba-tiba jadi. Terlupa. Terlupa. Tak ada kira apa. Terlupa buat. Tu panggil lupa. Boleh tu dah. Lazim tu. Kalau sekiranya nisbah kepada makhluk ini, ia tak akulnya, sebutnya ada ilmu dulu. Di segi akal kita, seorang itu mesti ada ilmu. Bila ada ilmu, barulah ia boleh menentukan benda tu benda ni. Lepas sudah menentu dah, ia akan boleh buat dengan sebab menentu. Tu. Tukar buat rumah pun ia ada ilmu dah. Lepas tu bila ia menentu dah, kata nak buat banyak ni, tinggi ni, tak buat lagi. Agak-agak, kira-kira. Maka buat setelah daripada sudah ditentukan dan dikehendak dengan benda tu. Tu di segi ta'akul kita lah. Adapun Allah Subhanahu Taala tak ada sifat mana dulu ke dia, ia semua ada di zat qadim semua sifat tu. Tapi kira musannaf susun ni di segi ta'akul. Akal kita fikir benda tu, ia akan nampak ilmu dulu. Tu tak payah tu. Maka musannaf kata tak dapatlah mengadakan dia akan suatu daripada mungkin ini. Mengada tu dengan kudrat. Tadi menghendaki dengan iradat. Bila tak dapat menghendaki dengan iradat, saya tak terdapat, tak boleh mengadakan dia akan alam, menciptakan alam, menimbulkan dia akan alam,
mengada, mencipta, menimbun dengan kudratnya, kudrat Allah SWT. Sebab apa? Kerana mengada mungkin ini kerja kudrat. Tulis itu. Masalah tak dapat mengada tu. Tak dapat mengadakan tu. Yakni kerana mengadakan mungkin itu, kerana mengadakan mungkin itu, kerja dan tugas bagi kudrat. Kerja dan tugas bagi kudrat yang muafakat, yang muafakat dengan apa yang ditentu oleh iradah, dengan apa yang ditentu oleh iradah. Tu dia. Habis. Kalau Allah Ta'ala tidak ada ilmu, nak buat sayap bagi nyamuk pun tak boleh buat. Jangan kata alam ini sayap bagi nyamuk pun tak boleh buat kerana tak ada ilmu. Tidak ada ilmu, nak menentu, nak buat tu banyak tu panjang tu pun boleh. Tak boleh. Tak boleh. Bila tak dapat menentukan benda, tak boleh buat. Tak boleh. Sebab kalau kita pergi buat juga dalam keadaan tidak menentu dan tidak kehendak, tak dinamakan, jadi lemah pula. Jadi akan terlazimnya apa? Ternyanyi Allah, tergagah Allah SWT, atau buat akan sesuatu dengan tidak hasil daripada kehendak dia. Jadi tiga benda ni ya ilmu, kudrat, iradat ni ya lazim. Dua tiga ni dia sekali. Dia sekali. Tu. Habis. Tak payah dah. Malam ni tak payah dah. Ke saya rasa tak payah sore. Tu. Marilah keadaan tu. Tak payah, tak payah. Kalau tak payah tu, tanyalah. Tanya. Lagi. Dan jika ni nak sini ya. Dan jika tiada mengada akan dia. Tu. Jika tiada boleh mengada akan dia akan suatu daripada mumkinat, apa akan jadi? Jika tiada mengada, jika tak boleh mengada. Sebab apa tak boleh mengada? Dengan sebab tidak dengan sebab tidak mengetahui dan tidak menentu. Ya lazim daripada jika tiada mengadakan dia akan mungkin dengan sebab tidak mengetahui dan tidak menentukan benda tu, makanya tak mengada. Tak boleh mengadakan akan alam dengan sebab tidak menentu oleh iradat, dan tak menentu oleh iradat dengan sebab tidak ada pengetahuan. Tu you harap lagi sabar ke ni. Dan jika tiada mengadakan dia akan sesuatu daripada mungkinat, jawab nasaya tak terdapat. Musana istilah ni baru-baru je dah. Dulu tak sebut lagi apa ni. Tak terdapat ni. Dulunya nasaya tiada, ada alam gitu ya. Masa dulu sih. Cuba perhati. Kita perhati dulu. Nascaya baru. Tak ada lagi. Rasa tak sentuh lagi lafaz ni. Baru-baru. Nak tafannun. Yang ni tafannun fil ibarah ya. Benda sama ya. Tak takut kita cemuh. Dulu ibarat macam mana? Dulu sifat dulu. Nascaya jikalau lemah ia, nascaya tiada ada alam ini. Gitu ya? Tiada ada alam ini. Biasanya gitu. Ni tak terdapat. Tak boleh ada. Gitu ya.
Ada tu hikmat ia tu, kira-kira tu kerana apa? Kerana bau sifat ilmu. Hayat sudah ada dah, hayat. Ilmu kudrat ni macam mana kudrat? Kudrat bila tidak ada kudrat, ya saya tiada ada ia agak dah. Tu. Lepas tu kalau iradat tak berhati tu masuk ngaji pun tak ada kira. Maksud sama ya, cuma ibarat dia tu beza-beza. Hak lagi akan datang pun tiada ada alam ini. Maknanya sama je maksud tu. Berbeza-beza ibarat tu ya. Tapi kehendak dia sama. Maka dia kata kalau dia tak dapat mengadakan, saya tak terdapat ada. Tak boleh ada alam ini. Tak ada alam ini. Tak terdapat ada tu. Tak ada maknanya itu. Tiada alam ini. Tu dah. Kalau itu, bila tiada alam ini, apa makna? Apa pula akan jadi? Kalau Allah Ta'ala tak melapat mengada, tidak ada alam ini. Dan iaitu tak terdapat ada tu. Dan iaitu tak terdapat ada, tak ada, tiada alam ini tu menyalahi wakil. Dia kata menyalahi dengan wakil. Bertentangan dan menyalahi, berlawan dengan wakil. Apa wakil? Benda yang berlaku sunguti tu berlawan. Benda yang berlaku sunguti tu ada ke tak ada alam? Alam ada. Alam ada. Tu wakil. Wakil kita sekarang ni alam ada. Bahkan hendak tanya sendiri tu alam dah. Ada dah alam ini. Ada dah alam ni. Tak kena jawab pun. Orang tanya tu alam dah. Kalau mu tak ada orang, kita ada orang pun tanya diri pun tu alam, ada dah alam ni. Tu tanya sendiri pun dia akan boleh jawab, ada mung tu lah alam. Mung tu dah alam tu. Kalau sekiranya tidak ada alam, menyalahi dengan wakil, berlawan dengan apa yang berlaku sunguti je, iaitu ada alam ini. Maka tak ada alam hak kita takdir tu menyalahi dengan alam yang pada wakil. Tak ada tu takdir saja pada tak ada. Tak ada tu takdir saja. Tapi takdir itu menyalahi dengan wakil, iaitu lah ada. Boleh faham dah? Tu menyalahi dengan wakil. Sebab apa menyalahi dengan wakil? Kerana musyahadah, dalil kita sentiasa melihatkan alam ini ada. Wakilnya ada dengan sebab musyahadah, dengan sebab dalil musyahadah boleh membuktikan kata wakil ni ada alam ada. Tak kena cari dalil apa dah. Tak kena cari dalil akal apa dah. Sebab semata-mata kita musyahadah melihat tu pun sudah membukti kata wakilnya ada alam. Wakil ni ada alam ini. Kerana sabit lawannya, lawan bagi. Ilat mana ni? Ilat pada menyalahi wakil pula situ. Kena kira pula dah. Tidak ada satu baris yang tak kena kira. Kita ni mudah pun kena kira cara mudah ya. Iaitu tak terdapat ada alam ini menyalahi wakil. Sebab apa boleh kata menyalahi dengan wakil? Kerana sabit lawannya, lawan bagi tak terdapat ada tu. Tu. Kerana sabit bagi lawannya bagi kita senil lah yang ada payah sangat. Tak terdapat ada ni jadi tiada. Makna tiada dah. Tu tak di tiada situ. Maka rojok pada tiada lalu sini. Kerana sabit, kerana sabit dan sungguh lawannya, lawan bagi tiada tu. Lawan bagi tiada tu sabit. Apa lawan bagi tiada? Iaitu lawan baginya tu, lawan bagi tiada tu adanya ada alam. Tu musannah dah kira. Kerana sabit lawannya
iaitu lawannya tu adanya ada alam ini. Kalau dia kata gini pun tak apa dah. Sebab apa menyalahi wakil? Kerana adanya ada alam. Tu ya sebenarnya. Ada alam. Tapi sahaja lagi. Alam ini tak ada, itu menyalahi wakil. Sebab apa menyalahi wakil? Kerana alam ada. Alam sudah ada. Itu sebenarnya gitu. Kalau lebih mudah-mudah. Tapi misalnya kita tarik-tarik nak di pening kita ya. Dia kata, kerana apa jadi wakilnya menyalahi? Kerana sabit bagi lawan dia tu. Tu. Alam ni tiada. Tiada alam tu menyalahi wakil. Sebab apa menyalahi wakil? Kerana sabit lawan bagi tiada alam tu. Apa kau lawan bagi tiada alam? Ada alam. Tu. Begitu ya. Faham tak dah? Tu. Tak ada apa Kita ada duit. Ada duit ni, lewat poket ni, duit dia. Lepas tu kata, nak minta duit 5 gini. 5 gini. Kita kata, tak ada duit. Tak ada duit. Maka tak ada duit itu menyalahi menyalahi wakil. Mu kata tak ada duit menyalahi wakil. Sebab apa? Kerana sabit bagi lawannya. Lawan bagi tak ada duit tu. Lawan bagi tak ada duit tu dah sabit. Apa lawan bagi tak ada duit? Ada duit. Tu ya. Ada ayah apa tak ada duit. Tak ada. Dia kata, tu ada tu. Sabit lawan. Sabit bagi lawan tu. Menyalahi wakil. Tak ada. Kita kata tak ada. Ada. Tak ada. Mung ni bohong lah dah. Tak ada. Pamu kat mung tu ada apa tu dalam tu? Tak ada yang nak pergi ke mung tu lah. Ada tu ada lah, tapi yang nak pergi ke mung tak ada. Tak apa kalau itu pun tak apa. Gitu. Kalau orang minta duit begitu boleh. Tak ada duit. Tu ada 500 tu. 100 tu. Tak ada duit. Tak ada yang nak bagi ke mung tu. Nak bagi kemung tak ada. Ada pun ada. Ni bukan nak bagi kemung. Nak makan. Tu. Kalau gitu tanggung gitu tak apa. Tu dah. Kalau semata-mata tak ada tu menyalahi dengan wakil lah. Menyalahi dengan wakil. Tu dia kata. Kerana sabit lawannya iaitu adanya ada alam ini. Maka tak terdapat tiada. Maka tak terdapat. Jadi Allah belik pula ibarat. Maka tak terdapat tiada. Tak dapat tidak. Dia tak serupa tu. Dia tak dapat tidak dengan tak dapat tiada tak serupa. Kalau tak dapat tidak, jadi mesti. Tak dapat tidak, mesti sungguh. Mesti sungguh. Kalau tak dapat tiada, mesti ada. Mesti ada. Maka tak dapat tiada, maka mesti ada daripada qudrat dan iradat dan ilmu. Tu. Inilah dalil ada pengetahuan pada Allah Ta'ala. Bukan maka ni sangkuh hak lain. Maka ni nak tafrek je. Kerana sabit lawannya, iaitu adanya ada Allah. Bila sabit lawannya, bila adanya ada alam ini, maka tak dapat tiada daripada ada qudrat dan iradat dan ilmu. Bukan kata, bukan kira ambil hak ni buat mubtadah. Maka tak terdapat tiada daripada qudrat, iradat, ilmu tu. Inilah dalil. Bukan gitu. Inilah rujuk lain pula tu. Maka nak tafrek saja, tafrek kepada apa dia, sabit lawan ataupun menyalahi wakil. Boleh tafrek semua tu.
Dah. Allahu Akbar. Tak payah dah. Tak payah sangat. Tak payah lagi. Iaitu lawan tu adanya. Bila kata alam ini mesti ada, kerana wakilnya ada, maka tak dapat tiada. Jadi mestilah daripada ada kudrat dan ada iradat dan ada ilmu pada zat Tuhan. Hak kita nak sekarang ni ilmu tu sangat. Kudrat jangan kira lagi. Kudrat iradat tu nanti akan bahas satu lagi. Tapi tiga sifat ni berangkai. Ya tiga, ya berkait semua dua tiga ni. Berkait kira-kira pada ta'akul kita je, ilmu, iradat, kudrat. Tak dapat tiada daripada kudrat dan iradat dan ilmu. Pandang masalah tetap dah. Ya tak kudrat pula. Lepas ada kudrat, iradat. Lepas iradat tu ilmu. Kerana tujuan maksudnya nak di ilmu tu ya. Kalau dia kata gini, maka tak dapat tiada daripada ilmu dan iradat dan kudrat. Apa salahnya? Supaya. Tapi dia kecek lagu ni untuk nak fokus kepada ilmu tu sangat. Tu. Habislah. Tu hak tulah dalil kitab Baqaratul Amani. Tu nanti kita naik dalil hak dia buka tu. Inilah dalil dia kata. Inilah ni isyarat mana? Inilah perkataan yang tersebut daripada kata musannaf kerana jikalau. Inilah yakni perkataan musannaf, perkataan musannaf yang tersebut daripada kata kerana jikalau. Hak pada muka 15 tu lah. Ambil di kerana jikalau sampai akhir tu. Inilah isyarat ke situ. Inilah kerana jikalau sampai akhir ni. Hak kata perkataan kerana jikalau ni. Inilah dalil penunjuk atas ada pengetahuan pada Allah. Dalil ada. Ini penunjuk atas ada pengetahuan pada Allah Ta'ala. Itulah perkara yang menunjuk kata ada pengetahuan, ada sifat ilmu pada zat Allah Ta'ala. Itu maknanya. Dan istihalah lawannya, lawan bagi pengetahuan. Dan ni atau pada ada pengetahuan. Inilah dalil bagi ada sifat ilmu. Dan juga dalil bagi ada, bagi istihalah lawannya, lawan bagi pengetahuan atau ilmu tu. Tu hak ni musannaf hurai tak mau tu. Dulu. Maka semua ni dalil bagi ada ilmu dan juga dalil bagi tak lawannya. Tiada lawannya, lawan bagi ilmu. Apa tak lawan? Tak ada lawannya. Tidak nyanyuk, lupa, berpapah. Tu lawan. Maka semua ni dalil bagi ada ilmu satu. Dan dalil bagi tak berpapah, tak nyanyuk, tak lupa, tak terlintah. Tu semua hak ilmu sana sebut. Tu dah. Sudah dah lah. Habis dah. Kejap. Nanti kita buat dalil sikit ya. Dalil sikit. Boleh dalil tu dia kata kerana dalil sifat iradat. Dalil sifat ilmu. Mana? Itu dah tak? Jikalau Allah Ta'ala tidak ada sifat ilmu atau pengetahuan
kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat ilmu ataupun tawan, nescaya di mana masalah tarik itu sulit. Kalau kita kata, kalau tu kita kata, bila tak ada ilmu, nyanyok lah dia, lupa lah dia. Boleh juga dia tu. Bila ada ilmu, tak ada ilmu, maka boleh lupa ia, boleh nyanyak ia, boleh taradud ia. Bila boleh taradud, kurang ia. Bila kurang ia, lemah ia. Dia tu pun boleh. Ibu sana tarik mayu ni. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat ilmu utawana, saya kata gitu dia lah. Saya tidak boleh menentukan dan kehendak menentukan kehendak apa-apa. Nak menentu tak boleh, kerana dia tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia nyanyok. Dia tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu ni boleh taswir pula tu. Bila kata tidak ada ilmu, dengan bawah nyanyok dia, lupa dia, nyanyi lupa, jadi lupa. Bila tidak ada ilmu, dia kata nyanyi, lupa, taradud. Ini menafikan ilmu kan. Kalau Tuhan tidak ada sifat ilmu, dengan bahawa dia nyanyok ke lupa ke taradud ke masalah, nah saya tidak boleh menentu. Kalau orang lupa nak menentu apa? Nyanyi nak menentu apa? Taradud nak menentu apa? Tak boleh menentukan kehendak apa-apa. Jikalau Allah Ta'ala tak boleh lah, tidak boleh menentukan apa-apa mungkin, nescaya saya tidak dapat mengadakan perkara itu apa mengadakan perkara itu sebab dia tak dapat menentu dan tak kehendak akan benda tu. Tak boleh kehendak benda tu, tak boleh menentukan perkara tu, dan saya tidak dapat mengadakan perkara-perkara itu. Jikalau Allah Ta'ala tidak dapat mengadakan perkara itu, tersebut, jadi alam tu tak dapat mengadakan mungkin perkara mungkin, dapat mengadakan perkara-perkara mungkin. Dan maksudnya alam ni lah maknanya. Dan saya alam ini tidak ada. Jikalau
malam ini tiada ada ini tak boleh. Nescaya mustahil. Sebab, dengan sebab musyahadah atau menyalahi wakil. Musyahadah dapat dilihat dengan mata kita. Jadi yang mustahil lah, dengan sebab musyahadah. Dengan sebab adanya tentulah dia ada sifat kudrat yang boleh mengadakan. Bukti daripada ada sifat kudrat dan mengadakan tentulah muafakat dengan penentuan dengan iradat. Muafakat akan lah, muafakat wafaqah ni ya guna pun lalu lah. Tentulah muafakat akan penentuannya dengan iradat. Nyata daripada menentu dan menghendaki oleh iradat
tentulah ia mempunyai ilmu pengetahuan. Iaitulah Allah Ta'ala. Itu sifat ilmu Allah Ta'ala. Dah depannya soalan ini. Jikalau Allah tidak ada sifat ilmu, maknanya tidak ada pengetahuan, Tuhan tidak ada sifat ilmu, apa akan terjadi? Bila Tuhan tidak ada sifat ilmu, nascaya tidak boleh menentu dan kehendak apa-apa. Kerana seseorang itu kita kira kiyah kepada makhluk. Cuba tengok di makhluk ni. Buat dalil, ambil makhluk ni buat dalil macam tu. Kalau sekiranya kita tidak ada ilmu tentang hak apa-apa, nak menentukan tak boleh. Nak menentukan tak boleh. Nak buat apa menentu tak boleh. Faham? Cuba orang seseorang tu, kita ambil dia semenjak daripada orang wana, kita letakkan dalam satu bilik. Jangan dia tahu apa-apa. Jangan dia tahu apa-apa. Sampai kalau umur 20, 30 kita lepas dia keluar. Dia nak apa tak boleh. Nak apa tak boleh. Nak jalan pun nak kat tanah. Nak apa tak boleh. Nak makan minum tak kira. Makan minum tu biasa kita boleh makan dia dah. Kalau tak makan dia mati dulu lah. Dia nak apa tak boleh. Suruh dia buat benda tu, dia buat tak boleh. Kerana dia tak dapat menentukan sesuatu kalau tidak ada ilmu. Ni kita boleh menentukan kerana kita dapat pengetahuan masuk tiap hari kita dapat menentu. Cara kita nak gerak apa saja pun kita kena ada ilmu tentang hak bahawa kita boleh menentukan benda tu. Kata nak buat apa saja. Ni nak tulis ni pun kena tahu dah cara-cara nak tulis untuk nak menentukan. Berkira huruf besar tu besar ni menentukan macam kita nak boleh menentukan huruf kerana kita pandai boleh. Kita ada pandai boleh kita boleh menentukan. Aku nak tulis besar ni. Nun akan besar ni. Jim besar ni. Boleh menentukan tuliskan jim nun tu dengan sebab kita ada ilmu, iaitu berkaitan dengan alif ba ta ji tu. Bila ada ilmu tu kita boleh menentu. Maka Allah Ta'ala kalau tidak ada sifat ilmu, saya tidak boleh menentu dan kehendak apa-apa dengan sebab tidak ada ilmu. Jikalau Allah tidak boleh menentukan apa-apa mungkin, tak boleh menentukan ada zai, tiada zai, menentukan akan tingginya umat, rendahnya Khalid, masalah. Tak dapat boleh menentukan beranak zat di Mekah, mati umat di Jawi, masalah. Tak boleh menentukan apa-apa mungkin. Saya tidak dapat mengadakan perkara tu. Bila tak dapat menentu, dia tak akan boleh mengadakan perkara tu. Kerana apa? Kerana mengada ni ia muafakat dan berbetulan dengan apa yang ditentu. Dah tak dapat mengadakan benda tu. Bila Allah Ta'ala tidak dapat mengadakan perkara mungkin tu, saya alam ini atau mungkin ini tidak ada. Bila alam ini tidak ada, saya mustahil. Kerana sebab musyahadah kita melihatkan adanya alam ni. Dengan sebab adanya alam ini, tentulah ada yang mengadakan dia. Ini kembali kepada dulu. Dengan sebab ada alam ini, tentulah ada yang mengadakan dia. Nyata daripada ada yang mengadakan dia, tentulah dia tu yang mengada tu ada sifat kudrat. Dia boleh mengada, dia ada sifat kudrat yang boleh mengadakan. Dia boleh mengadakan ada sifat kudrat. Bukti daripada ada sifat kudrat dan boleh mengadakan, tentulah muafakat akan penentuannya dengan iradat dulu.
Bila dia buat, mesti dia muafakat dengan iradat dia. Sebelum tadi, kehendak dia tu. Bila menentukan dengan nyata daripada menentu dan menghendaki oleh iradat, tentulah ia mempunyai ilmu pengetahuan. Lazim. Dia boleh kata pergi. Kalau kita satu jalan lagi pun boleh. Kita kata kalau Allah tidak ada ilmu, tentulah nyanyuk, lazim lawannya. Bila Tuhan tidak ada ilmu, lazim lawannya, iaitulah nyanyuk, lupa, lepas tu berpapoh, wahakaza. Bila Tuhan ada lawannya, tentulah kekurangan ia, berkekurangan ia. Kalau ikut tu boleh. Kerana sifat tu sifat kekurangan. Bila Tuhan ada sifat benda tu, berarti ada kekurangan. Bila kekurangan Allah, lemah ia. Kekurangan lemah. Yang kata nak buat apa, nak menolakkan kejahilan dia pun tak boleh. Apatah lagi nak buat benda tu benda ni. Sifat yang kekurangan tu pun nak menolak tak boleh. Kerana itu bila lemahnya, tak dapat mengadakan alam ini. Kalau tarik ikut tu pun boleh. Panas-panas lah. Panas-panas sendiri. Dalil akal ni fikir. Kita fikir sendiri. Hak ni saya buat tangguh untuk kita boleh fikir sendiri ya. Tu turut ya. Lepas tu nanti bila kita gitu. Bila yang gitu je hasil hak dia sendiri dah lah. Dia bukan hati turut orang dah. Orang panggil taklid sementara. Taklid sementara tak apa. Taklid sementara untuk boleh fikir sendiri tak apa. Hak taksirnya taklid semata-mata taklid. Hak tu tak boleh. Boleh. Dia baca tu baca turut je. Misalnya. Mana dalil kata Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu? Ni, turut saya. Jikalau Allah tidak ada sifat ilmu, dia boleh baca turut tu ya. Tapi dia tak faham ni. Taklid juga. Tu panggil taklid lagi. Tak lepas taklid juga. Misalnya, Mana dalil kata Allah Ta'ala ada ilmu alam ini? Mu tahu mana kata alam ini dalil? Tahu? Dia mau cerita begitu. Ada orang bagi tahu kata alam ini. Maka taklid juga dia panggil. Walaupun sebut dah nampak zahirnya serupa dengan bentuk dalil dah, tapi turut orang juga. Maka dikatakan taklid pula situ. Ya kena dah boleh fikir sendiri. Ni fikir panas lah. Yang mana sendiri. Habis dah. Maka inilah inilah dalil bagi ada pengetahuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut ayat Quran mari untuk menguatkan adalah kerana semata-mata akal pun cukup untuk mengisbatkan ilmu Tuhan. Maka dalil itu, dalil nakli itu untuk menguatkan akan dalil akal kita ya. Mengkuat. Kalau tak datang pun kita isbat dah kata Allah Ta'ala itu ada ilmu. Habis itu. Iya. Kesembilan kudrat. Tengok dah. Faham tu dah, ada pengetahuan pada Allah Ta'ala dan istihalah lawannya. Hak ni hurai lama lah. Kalau kita tengok dulu-dulu, dah baik dulu. Kalau kita tulis dulu-dulu tu, itulah dia. Baru lah dah. Tu nak notis tu tak boleh ni. Naik sifat yang ke-9. Yang tu mubtada tu. Takdir juga musannaf. Yang baca dan istihalah lawannya yang gaduh semua. Dan istihalah lawannya. Habis kat tu. Yang ke-9. Tu makna itu. Yang ke-9, jadi bermula sifat yang ke-9. Yang ke-9 pada tertib atau pada kiraan saja, bukan pada wakil. Wakilnya sifat Tuhan tidak ada yang dulu, ada yang kemudian. Semua tu sama qadim. Tapi letak tu pada bilangan saja. Yang tu. Yang, jadi bermula sifat yang ke-9 pada bilangannya. Sifat yang ke-9
Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akannya dengan cara tafsir satu persatu serta dalil. Apa? Kudrat. Ialah sifat kudrat. Kudrat Allah Ta'ala. Apa kudrat? Kudrat tu bahasa Arab. Artinya, arti kudrat, terjemahan kudrat kepada bahasa Melayu kita tu apa? Artinya, arti kudrat ialah berkuasa Allah Ta'ala. Istilah baru-baru yang tak biasa di telinga sangatlah. Artinya, arti kudrat itu berkuasa. Bukan kuasa, berkuasa Allah Ta'ala. Tu. Kalau kuasa tak boleh ke kuasa? Kalau guna kuasa boleh tak? Artinya kuasa ataupun berkuasa boleh tak? Apa? Kalau kuasa menunjuk kata masdar. Tu. Kena hurai pula. Orang tak faham tu. Kuasa boleh tak? Bermakna kuasa. Macam kitab lain-lain tak apa. Kitab lain artinya kuasa. Kudrat arti kuasa. Allah kuasa. Boleh? Kena? Boleh. Tolong jawab. Tolong jawab. Kena halal suka. Ambil. Saya nak tanya nanti. Sebenarnya tak jawab pun tak apalah. Tunggu orang lain. Boleh tak kalau kita arti kuasa betul-betul? Berkuasa. Sebelum pada nak jawab kata boleh atau tak boleh, kena tanya dulu, kudrat itu benda apa? Benda apa? Kalau kita nak baca dulu, kudrat tu masuk dalam amru i'tibari ke benda wujudiyah? Tanya dulu. Bilang dua tu jadi, kudrat tu benda wujudi ke amru i'tibari? Semua jawab kata kudrat itu wujudi. Kerana ada dalam takrif ulama sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Itu takrif yang sore-sore ulama letakkan takrif tu. Padahal kilah lagi tu masalah sifat ma'ani tu wujudi ke amru i'tibari. Kilah pula tu. Tapi jumhur ulama dia kata sifat ma'ani tu kadang benda wujudiyah. Benda wujudiyah. Kalau kita tengok kitab bagi Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i, dia berlaku mengikut pendapat yang mengatakan bahawa sifat ma'an itu amru i'tibari. Banyaklah kitab dia tu. Semua kitab dia bicara lagu tu. Aku tak jadi keliru apa kalau kita jumpanya. Kalau kita buka kitab apa nama Al-Qaulus Sadid. Qaulus Sadid hok kitab kuliah usul din mengaji lah. Qaulus Sadid itu pun sorah sebut ada khilaf antara ulama. Tapi tak apa, kita berlaku di atas muktamadnya dan kebanyakan ulama usuluddin sifat ma'ani itu benda wujudiyah. Itulah kehendak ulama. Kalau kita nak mengaji semua mari lama tu begitulah. Sifat wujudiyah. Maknanya kudrat itu benda ada. Bila benda ada, boleh kita kata ada kudrat. Ada kudrat. Ada kudrat. Boleh kata ada dengan sebab benda ada. Ya teruslah soalan tu. Tolong ambil ni. Baca. Bila kata ada, sebab tu kita boleh kata ada kudrat. Kalau begitu, bila kita kata kudrat tu ada, atau kita kata ada kudrat, ada sifat kudrat, maka bila kita terjemah kudrat dengan makna kuasa, bermaknanya ada kuasa. Ada kuasa lah. Enggak ada kudrat, jadi ada kuasa. Ada kuasa. Ada berkuasa.
Apabila kita kata ada kuasa, betul ke kata kita? Betul tak? Tak tepat lagi. Kerana apa? Kerana kuasa itu bukan benda ada. Kuasa ni terjemahan apa? Masdar. Qadara yaqdiru. Qudrah ni satu masdar bagi qadara ni tu. Faham? Cuba terjemah masdar. Daraba yadribu. Darban tu makna apa? Pukulan. Pukulan tu apa pukulan? Tak betul lah tu terjemah tu. Pukulan, benda yang dipukul. Betul tak? Pukulan. Bahasa Melayu ni, bahasa Melayu kali ni jadi banyak tukar. Pukulan kena kepada pukul sendiri dan kena kepada perkara yang dipukul. Kalau kita kata ni, kita pukul. Pukulan tu hak mana? Ning ke perbuatan? Makan. Makanan tu apa? Kena kepada hak tu ke hak ni benda? Benda. Makan ni taklah makan hak ni dah. Makan. Minuman. Tulisan ni kalau tambah imbuhan an tu menunjuk tak isim maf'ul. Bahasa Melayu tu kebiasaan gitu. Kalau tulis, kalau fa'il tu fa'il mutaaddi, bila kita tambah imbuhan akhiran dia dengan an, maka tukarnya jadi fa'il isim maf'ul. Tulis fa'il mutaaddi. Bila tukar an, tulisan, benda yang ditulis. Kena ke maktub. Bacaan kena kepada makruh. Akala, makanan, iaitu makul, benda yang dimakan tu. Patut apa lagi? Kalau gitu pukulan asalnya kena ke benda yang dipukul. Tapi sekarang ni dia tu ambil mari guna kena kepada Buatan mana ni? Buatan mana? Made in mana? Tu buatan tu yang dimasnu', benda yang dibuat. Jadi buat sendiri tu masdar. Daraba tak apa. Daraba lama tukar. Nasron tulungan itu. Ada kan? Pertolongan. Kata lagi. Nak tambah juga. Hotline. Tu. Kitabah tulisan. Penulisan. Tambah juga penulisan ni apa? Penulisan ni apa? Pasal kita sendiri pening-pening dah. Lepas tu nak kira misalnya untuk isyarat kepada kita ni. Penulisan ni apa? Benda yang tulis tak? Penulisan ke ialah kena kepada perbuatan tu. Penulisan. Menulis gitu ya bahasa Melayu. Kalau kitabah tu menulis. Tulis ataupun menulis. Tu. Penulisan ni rasa-rasa serupa dengan tulisan tu. Rasa gitu tak? Penulisan. Ni penulisan siapa? Atau tulisan siapa dia? Banyak kau dah. Ambil hak lain-lain lagi. Nanti nak cari hak tak dapat. Kita kata Fathan. Pembukaan pula. Pembukaan ni rasanya bukan kena ke itu, kena kepada benda yang dibuka, kena kepada menjelir ke apa saja ke benda yang dibuka. Itu pembukaan. Betul dah? Itu membuka itu ya. Usaha an lagi.
membuka. Tu bahasa Melayu kalau terjemah kepada masdar begitu. Daraba, darban, pukul atau memukul. Tu masdar. Kalau kataba, tulis, menulis. Qara'a, baca ataupun membaca. Tu ya, pembacaan. Pula pembacaan tu kena ke perkara yang dibaca dah. Pembacaan ayat suci. Tu ingat. Maka di sini yang jadi masalahnya apa? Terjemahan. Sampai kepada kena ubah dulu Ya mesti. Kerana apa? Sekiranya terjemahan itu tidak memberi kekeliruan, maka tak payah kita ubah. Belalah dia. Maka biarlah begitu. Tapi sekiranya terjemahan membawa kepada kekeliruan sehingga orang akan tertukar dan jadi kesamaran, maka di sini tugas musannaf pada itu jadi buat satu. Dia kata tak betul kalau kata kuasa. Sebab kuasa ni bukan dia benda ada. Kuasa ni terjemahan daripada masdar. Kuasa ataupun berkuasa ataupun menguasai. Tu masdar. Menguasai. Kuasa, berkuasa, menguasai, itu terjemahan masdar. Dah. Kalau gitu, bila kata terjemahan tu benda masdar, tepat ke tidak dengan perkara yang kita terjemah tu? Kita terjemah benda yang wujudiah. Kita terjemahkan sifat yang wujudiah. Tiba-tiba kita terjemah dengan masdar. Akhirnya orang akan keliru dan kesamaran bahawasanya sifat ma'ani tu kena kepada masdar tu. Akan tukarnya dan jadi kelirunya antara masdar dan benda ada. Benda ada dan amr iktibari. Maknanya duk mengaji mari setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak kenal sifat Tuhan lagi. Baru duk kenal masdar je baru. Kerana sifat Tuhan ni benda yang wujudi ya. Benda wujudi. Nampak? Tu. Kita misal dulu kacing. Kalau bertanding lah ya kacing. Ni kacing buat gini. Kacing tak? Kacing ataupun mengkacing. Lepas tu benda ni kat panggil apa ni? Pekacing, pengacing, pecacing. Betul tu mana? Apa? Hak tu ni lah, hak ni lah. Ni. Lepas tu orang hak mengkecil tu apa? Bukan mengkecil pula. Orang yang mengkacing tu apa? Katakanlah. Jadi tukar dah, beza dah tu antara dengan perbuatan. Takkan kita kata saya kacing dengan kacing. Saya mengkacing dengan kacing. Saya kacing dengan kacing. Gitu tak? Saya sapu dengan penyapu. Bukan saya sapu dengan sapu. Sapu itu masdar. Penyapu perkara, benda. Kena tukar benda tu. Lama kita kata saya sapu dengan sapu. Tukar. Allah Ta'ala kuasa dengan kuasa. Allah Ta'ala itu kuasa. Kuasa dengan apa? Dengan kuasa dia tu. Tuhan kuasa dengan kudrat. Tuhan kuasa dengan kuasa. Jadi keliru. Akhirnya orang tak dapat membeza antara hak mana sifat Tuhan, hak manakah tugasnya. Kuasa dengan kuasa. Allah Ta'ala melihat dengan melihat. Tuhan melihat dengan sifat basar. Basar tu makna apa? Melihat. Kalau makna basar dengan makna melihat, Tuhan melihat dengan sifat melihat. Kalau kata sifat gila gitu pun hingga sikit lagi. Tapi tukar juga dengan terjemahan.
Allah Ta'ala melihat dengan melihat. Allah Ta'ala mendengar dengan mendengar. Allah Ta'ala berkata dengan berkata-kata. Allah Ta'ala berkata dengan berkata. Allah Ta'ala tahu dengan tahu. Tak tukar ke? Rasa tak keliru ke? Kita tak keliru mula. Aku tak tahu di mula lagi dah. Ada apa pula? Tu. Jadi kata gitu, bila kita kata itu, Pak Dah kata, tak betul tu. Kalau kita terjemah macam dulu, orang dulu terjemah begitu, bukan mereka itu salah, bukan akidah mereka salah. Dalilnya mereka takrifkan benda tu dengan betul enggak? Kudrat artinya kuasa, iaitu satu sifat yang ada. Ia tak terjemahan mereka betul, takrif mereka betul. Itu isyarat kata akidah mereka betul. Cuma di segi terjemahan dia kurang tepat, akan membawa kepada kekeliruan. Tu ya. Bukan dia menyalahi ke orang dulu. Tu. Bila terjemah gitu, orang ikut. Maka orang kampung-kampung tu Allah kuasa. Kuasa, ingat gitu ya, sifat kuasa. Aku kuasa. Allah melihat. Allah ada basat. Allah ada sifat basat. Artinya melihat. Tuhan melihat. Tuhan melihat kita sekarang, melihat kita. Jadi baru kenal di sifat dia, baru kenal di masdar, takluk saja, bukan kenal ke benda. Bukan kenal benda lagi. Lalu tu Pak Dah kata terjemah. Alih terjemahan. Terjemah. Lepas tu nak alih kepada apa terjemahan? Lepas tu kira dari segi luar. Pak Dah kata luar bahasa Melayu kita ni ada ni. Ya ambil bukan semata otak fikir dia, ya kira dari segi luar bahasa Melayu kita. Luar ada kita, orang Melayu dulu cakap juga, ganti akan sifat yang ada di dia dengan pe. Dengan pe. Tengok, kita ada sifat pe melihat, ada sifat pe pendengar, ada sifat pe. Orang Melayu gunakan pe untuk ganti sifat bagi panca indera yang 5. Kalau gitu tak apa, ambil pe tu mari guna di sifat. Mari terjemahan sifat. Kudrat artinya pe kuasa. Walaupun kelima pe kuasa baru sikit bagi kita, kita tak pernah dengar sangat sifat ni. Tapi orang Melayu sudah guna pe dah dalam bahasa untuk menggantikan sifat. Pelihat. Tu pelihat, pendengar. Dah itu. Pengidu, pe dia ganti dah tu. Maka sini pada ayat kata alih kepada pe, guna pe kuasa. Pe kuasa. Guna pe untuk gantikan sifat tu. Kudrat artinya pekuasa. Sifat pekuasa tu ada di zat Tuhan. Satu sifat yang ada di zat. Dengan ada sifat pekuasa itulah Tuhan berkuasa mengadakan perkara tu perkara ini. Dengan sebab ada sifat pekuasa, dia pun berkuasa. Dengan sebab ada sifat pelihat, dia pun melihat. Dengan sebab ada sifat pendengar, dia pun mendengar. Beza tak? Beza tu. Barulah nyata kata hak mana sifat, hak mana takluk. Tu baru kira ni mujusa ni. Dia tolong. Kalau dia tak terjemah ni, kita pun duk lagu tu lagi. Kudrat arti kuasa. Tapi tak apa kena tak. Iaitu satu sifat yang ada di zat juga. Cuma kita tak beza antara hak mana yang ditakluk, hak mana sifat sebenarnya. Kalau tu dia tolong alih. Tu. Jazakallahu khairan. Pada yang ni. Setengah daripada orang yang cuba-cuba untuk nak membukakan fikiran kita tentang hal-hal benda ni. Kalau tak buat begini, kita akan tukar juga. Tapi mula-mula ni rio. Ni setengah. Mula-mula nak ubah tu kerana orang terbiasa dengan benda hak dulu dah. Masa Syekh Daud dulu, Syekh Ahmad dulu, masa dulu-dulu pun orang Melayu kita sudah biasa dengan pe. Tak biasa dengan pe lagi. Kudrat arti kuasa atau berkuasa. Tak ada biasa dengan pe lagi. Riuh di Mekah, di Jawi pun riuh mula-mula. Tapi pada dia sebelum daripada nak ubah ni pun dia fikir lepas fikir banyak perkara ni. Kalau sekiranya ubahkan terjemahan, akan timbul beberapa iktiraf.
Maka lalu ia masuk berjumpa dengan syekh dia, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, rahimahullahu ta'ala tu. Masuk jumpa dengan syekh. Ya syekh, ya saya ni ada satu perkara yang nak cerita kepada syekh. Gini dia kata, dalam bahasa Melayu sekarang ni terjemahan ni tak tepat. Kerana bila terjemah gitu akan tukar kepada masdar dengan sifat tu, jadi keliru, kesamaran. Maka saya rasa saya nak ubah terjemahan tu. Apa pandangan Syekh? Syekh Ali kata, aku tak kenal bahasamu, kata. Dia cakap bahasa Arab lah. Aku tak tahu bahasamu. Aku tak tahu apa ada bahasamu. Tapi aku nak pesan satu je. Kalau sekiranya mu tu nak ubah juga, Ismail, kalau mu nak ubah, nanti akan datang ulama mengiktiraf, ulama sama Melayu tu lah, ulama Jawi tu akan menghurung untuk iktirafmu. Mu nak lawan dah. Mu sanggup dah untuk nak menjawabkan bantahan atau menjawabkan akan iktiraf tu. Kalau mu tak jawab, mu tak sanggup, jangan duduk duduk dia ni. Tapi kalau mu sanggup, tak apa. Para kata, tak apa, saya sanggup. Tak apa kalau gitu, tak apa. Membuat aku duduk belakangmu. Aku duduk dokong dia. Mula-mula apa ni jadi. Ni iktiraf singgah pada iktiraf yang datang dari kitab ni hok musannaf sebut mula-mula tu. Maka datang atasnya iktiraf kerana menyalahi akan tuturan yang dahulu-dahulu. Tuturan kitab Melayu yang dahulu-dahulu pada beberapa tempat. Itu terjemahan. Kena beza lah tu dah. Beza lagi. Maka sini pun dia kata apa? Lepas tu orang iktiraf lagi pada tak ke tulat bila tukar kepada apa, tak tukar dengan alat ke? Alat pula. Penyapu alat tu. Penyapu penyakun. Tu alat ke? Penyapu tu alat. Bila kata perkuasa, lama tukar dengan alat pada. Dia kata tak tukar. Tak tukar dengan alat. Satunya, alat tu benda baru. Kita dah bincang benda qadim. Dia tak tukar dah. Yang kedua, alat itu walaupun benda baru, tapi kita guna dia sekali-sekala ya, bukan sentiasa. Kudrat ada sentiasa di zat, bukan sekali-sekala guna. Hari itu tak tukar. Tak keliru. Boleh faham dah. Tu habis itu. Guna. Berarti bila ngaji Baqarah dah kena boleh hurai lah asal usul terjemahan tu. Jangan semata-mata bila jumpa kitab tu kudrat arti kuasa, yakni perkuasa, orang tanya sebab apa terjemahan gitu, tak boleh kita jawab, tak boleh. Kita kena boleh jawab. Cara-cara tu panggil wajah ubahan tu, wajah ubahan tersebut. Ni duk kira banyak kuasa ni lah. Itu kita kira ni bukan benda apa, benda berkait dengan akidah ni, bukan benda sia-sia ni. Perkuasa apa semua ni. Artinya, arti kudrat tu perkuasa. Perkuasa Allah Ta'ala, sifat perkuasa bagi Allah Ta'ala. Itu perkuasa tu sifat. Apakah perkuasa? Iaitu perkuasa tu sifat. Jadi satu sifat, sifatun Sarah tu qadimatun. Dia kata satu sifat yang sedia adanya. Ada sifat tu, cuba tengok je kira. Kalau bahasa Arab kita kata sifatun qadimatun. Sifatun qadimatun, kita kata apa? Sifat yang sedia lah. Padahal dalam kandungan lafaz qadimatun tu ya satu dua perkara ada situ. Kerana tak dipanggilkan qadim, malaikat perkara tu benda wujudi. Sebab bila kata qadim, benda tu wujudi. Sebab dia kata sedia adanya. Ada sifat tu. Dalam qadimatun tu faham dua. Satunya sedia, lagi pula ada. Sebab tu dia kata gitu.
Satu sifat yang sedia adanya, ada sifat tu. Faham sini dah? Yang sedia ada. Jadi sifat sendiri tu sedia. Lagi pula ada. Sifat tu benda ada. Ada dia tu sedia. Zat pun sedia, sifat ni pun sedia. Sifat yang ada pada dirinya dan ada dia tu sedia kala lagi dah. Ada di zat Tuhan yang sedia tu. Itu ibarat ni, biasa dah. Sifat yang sedia adanya ada sifat. Ada di mana? Ada pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Zat Tuhan pun sedia, sifat tu pun sedia. Sama-sama bersifat dengan qadim. Tu sedia adanya ada pada zat Allah Ta'ala. Yang dengan dia dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Tu yang ni sifat bagi apa? Sifat bagi i'rab jadi apa? Yang sifat bagi kuasa. Mana sifat bagi sifat. Jadi i'rab jadi sifat bagi lafaz sifat. Itu sifat bagi sifat. Sifat mana? Sifat yang sedia adanya pada zat. Sifat itulah yang dengan dia, dengan sebab dia, dengan sebab sifat tu, dengan sebab perkuasa tu, dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Ni takluk. Yang dengan dia, dengan sifat tu, dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Tu. Dengan sebab ada sifat perkuasa di zat Tuhan tu, dengan dia, tulis sikit berdiri dengan dia tu, kerana tanda halusi. Yang dengan dia, yakni dengan sebab ada sifat perkuasa di zat Tuhan. Itu makna dengan dia. Yakni dengan sebab ada sifat perkuasa di zat Tuhan itu. Itu makna gitu. Habis itu dengan dia. Yang dengan dia, dengan sebab ada sifat perkuasa di zat Tuhan tu, dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Boleh mengadakan. Dapat mengada. Mengada tu takluk. Dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Dapat mengada ni, ini dikatakan qadha ni. Qadha Allah Ta'ala ni. Dinamakan apa? Qadar. Qadar Allah ni mengadakan mungkin. Tu qadar. Qadar. Tulis katakan qadar. Qadar tu dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Mengada tiap-tiap mungkin tu orang panggil qadar kalau kita ngaji. Qadha tu sifat iradat, yang menentu tu. Sesuai dengan apa yang ditentu oleh iradat. Maka dia kata dengan dapat mengadakan akan tiap-tiap mungkin. Gerti mengada? Mengada ni apa? Mengada tu apa? Membuat. Tu. Mengada, membuat. Membuat. Mengada ni membuat. Buat apa? Buat perkara yang tiada kepada ada. Bukan semata-mata membuat. Kalau meniada apa membuat juga. Meniada apa membuat. Buat benda yang ada bagi tak ada. Tu meniada. Maka sini kira-kira masa imkan dah ni. Dapat mengadakan, jadi pada masa imkan lah. Dapat mengadakan, jadi pada masa imkan. Dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Benda mungkin ini dinamakan muta'allaq. Bagi sifat tu. Rasa tak? Rasa kena berhenti sini lah. Baik, kita hubung semula sekali lagi. Nak habis dah ni, nak habis dah. Habis sifat kalam ni cepat lah. Habis sifat kalam ni tak banyak lah. Pembahasan dia. Habis kata dulu. Kemudian kata dapat mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas sekira-kira berbetulan dengan takluk iradatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.